اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودي. Nak berapa mana? Oh. Dia sekejap tapi nak kurang 40 minit tu boleh nak 30 minit tadi. Kalau set masa kat jam sendiri ke macam mana? Nak reminder kat diri sendirilah. Nak kalau kan start 10, start nak target pukul 11. Boleh lah dalam 50 minit lah. So lagi 10 minit nanti saya akan tunjuk sign 10 minit macam tu. Oh, baik. Okey. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menonton sesi perkongsian pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Okey, sebelum itu saya nak memperkenalkan diri saya. Saya Ustazah Husna binti Muhammad Razi, staf di Pusat Islam. Dan apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Semoga tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sihat dan dalam lindungan Allah di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam bagi umat Islam. Saya nak berkongsi ada satu hadis riwayat Muslim. Mafhumnya, barang siapa yang berselawat ke atas
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah akan berselawat kepadanya, Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Jadi, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan hari Jumaat yang penuh barakah ini. Saya juga ingin berkongsi satu kata-kata yang saya biasa dengar lah. Ni dalam bahasa Inggeris. Al-Kahfi on this day, keep the Dajjal away. Jadi kita digalakkan juga untuk membaca surah Al-Kahfi sebagai persediaan kita untuk sebagai menambah pahala dan persediaan untuk menghadapi situasi apabila Dajjal muncul nanti. Okey. Okey, topik saya pada hari ini adalah berkaitan dengan seorang tokoh wanita di Asia Tenggara. Kenapa saya pilih wanita ini? Kerana dia seorang wanita Muslim yang sangat ke depan pemikirannya melangkaui zamannya. Maksudnya dia berfikiran seperti kita masyarakat abad ke-21 tapi duduk dekat zaman waktu abad ke-19. Okey. Beliau adalah Rahmah Al-Yunusiyah. Mungkin ada tuan-tuan yang pernah dengar nama dia dan mungkin ada yang tak pernah dengar nama dia. Jadi saya akan berkongsi siapakah beliau ini, Rahmah Al-Yunusiyah ini. Memang kalau kita tengok tajuk ni khusus untuk wanita sahaja, tapi bagi tuan-tuan yang mendengar tiada masalah sebab tajuk ini tuan-tuan boleh kongsikan kepada isteri dan anak-anak sebab wanita ini sangat memberi inspirasi kepada wanita khususnya dan beliau ini merupakan individu yang berpengaruh pada zaman beliau. Okey. Saya ceritakan sedikit latar belakang mengenai Rahmah Al-Yunusiyah. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan tidak dalam keadaan segar, tidak mengantuk sebab saya punya topik hari ini lebih kepada sejarah. Tapi saya berharap penyampaian ini dapat menarik tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar dan menghayati perkongsian ini bersama. Okey, beliau ialah Rahmah Al-Yunusiyah yang lahir pada 1 Rejab tahun 1318 Hijrah bersamaan 20 Disember tahun 1900 di Jalan Lubuk Mata Kucing, Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Okey, kita tahu kat sini, okey. Daripada sini kita tahu tokoh yang saya pilih ni adalah merupakan daripada Indonesia. Okey. Beliau merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik yang mana ayah beliau merupakan seorang tokoh yang berpengaruh jugalah waktu zaman tersebut di Sumatera Barat. Okey, di sini saya nak kongsi. Maaf. Sebentar ya. Okey. Maaf, saya seronok bercakap sampai lupa nak pasang slide. Maafkan saya. Okey. Saya sambung. Okey, nombor 3. Beliau merupakan seorang tokoh pembaharu pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia pada zaman beliau. Okey. Bila kita tengok perjalanan hidup beliau ini hidup di antara semasa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tapi walaupun situasi Perang Dunia berlaku waktu tu, beliau telah berjaya menubuhkan sebuah sekolah dan saya akan sambung kisah perjalanan hidup beliau ni dalam slide yang seterusnya. Okey. Beliau merupakan pengasas kepada Sekolah Diniah Puteri. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Sekolah Diniah Puteri ini terletak di Sumatera Barat dan merupakan antara sekolah yang terkenal di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia juga. Okey, maafkan saya ada sedikit gangguan teknikal.
Okey, saya sambung semula. Okey, mengenai kisah latar belakang Rahmat Al-Yunusiyah ni, beliau merupakan pengasas Diniah Puteri. Seperti yang saya bagi tahu tadi, sekolah Diniah Puteri ni antara sekolah yang terkenal sekarang ni lah, pada zaman sekarang ni antara sekolah yang terkenal di peringkat antarabangsa. Dan tidak silap saya ada seorang menteri wanita wanita Malaysia yang pernah bersekolah di Diniah Puteri, tapi maafkan saya tak ingat nama beliau siapa. Okey. Semasa Revolusi Nasional Indonesia, waktu menuntut kemerdekaan Indonesia ni lah, beliau mempelopori pembentukan Tentera Keamanan Rakyat TKR di Padang Panjang dan menjamin semua persediaan dan membantu mendapatkan senjata untuk mereka. Maksudnya peranan beliau pada zaman tu adalah sebagai pendidik dan juga kita bukan boleh cakap sebagai ahli politik, tapi pejuang kemerdekaan Indonesia. Oh, dia tak jelas. Boleh. Okey. Ini sedikit latar belakang mengenai Rahmat Al-Yunusiyah. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan latar belakang pendidikan beliau. Okey. Panjang sikit latar belakang pendidikan beliau. Macam mana beliau ni yang walaupun duduk dekat zaman yang waktu tu Perang Dunia berlaku tapi berjaya mendirikan sebuah sekolah. Saya ceritakan dekat sini. Rahmat Al-Yunusiyah belajar di Okey, tunjuk muka je lah. Okey, Rahmat Al-Yunusiyah. Okey, saya sambung dengan tunjuk muka saya je. Okey, Rahmat Al-Yunusiyah ni belajar di sekolah Diniah ataupun Diniah School. Pada waktu itu Diniah School ni kita cakap macam sekolah rakyat lah kalau dekat tanah Melayu. Okey, dipimpin oleh abang beliau Zainuddin Labai Al-Yunusi, yang mana abang beliau ni merupakan, kita boleh cakap, ikon utama yang menggerakkan beliau untuk menjadi wanita yang kehadapan dan membuka sebuah sekolah. Okey. Beliau telah mengambil inisiatif untuk bertemu dengan beberapa orang sarjana Minangkabau. Okey, sebab Sumatera Barat seperti sedia maklum adalah masyarakat Minangkabau pada waktu itu dan sekarang pun. Beliau bertemu dengan beberapa sarjana Minangkabau untuk mendalami ilmu agama. Yang mana pada waktu itu apabila seorang wanita itu menuntut ilmu agama dengan sarjana adalah agak pelik, lain daripada orang lain lah kiranya. Yang mana tidak biasa bagi seorang wanita pada awal abad ke-20-an di Minangkabau untuk pergi menuntut ilmu agama dengan sarjana-sarjana Minangkabau. Seharap tuan-tuan dan puan-puan masih dapat mengikuti saya punya sesi perkongsian. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh type dekat desktop dan saya akan cuba jawab apabila di akhir sesi perkongsian nanti. Okey. Di samping itu, beliau juga mempelajari pelbagai pengetahuan praktikal secara peribadi yang kemudiannya diajarkan kepada pelajarnya. Okey. Beliau telah menubuhkan sekolah beliau ini ketika beliau berumur 23 tahun. 23 tahun itu usia yang agak muda pada waktu itu, tapi telah berjaya membina sebuah sekolah yang mana sekolah tu masih beroperasi sehingga ke hari ini. Unik lah sekolah Puan Rahmat Al-Yunusiyah ni. Okey. Selain seterusnya,
Dengan sokongan daripada abang beliau, beliau telah menubuhkan Sekolah Diniah Puteri pada 1 November 1923. Waktu inilah umur beliau waktu 23 tahun. Beliau telah menubuhkan Sekolah Diniah Puteri yang mana dicatatkan sebagai sekolah Islam wanita pertama di Indonesia. Dan kalau ikutkan pada waktu 1923, Tanah Melayu pun belum, maksudnya tak ada sekolah untuk wanita kan, hanya sekolah untuk membaca. Maksudnya untuk tak kira lelaki atau perempuan, maksudnya tiada sekolah khusus. Jadi Rahmah Al-Yunusiah ni telah berjaya membina sebuah sekolah khusus untuk wanita Islam sahaja pada tahun 1923. Okey. Bahkan Rahmah Al-Yunusiah juga kemudiannya mendirikan sebuah sekolah kemahiran. Maksudnya kita cakap sekarang ni qualificational lah. Yakni sekolah tenun pada tahun 1936. Yang mana sekolah tenun ni mengajar para wanita untuk belajar menenun dan menjual hasil tenunan itu kepada masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Maksudnya daripada hasil pembelajaran tu mereka boleh menjana pendapatan sendiri daripada hasil pembelajaran dan usaha mereka menenun tu. Kemudian bagi memenuhi tenaga pengajar perempuan, Rahmah Al-Yunusiah telah mendirikan sebuah sekolah guru untuk perempuan pada tahun 1937. Maksudnya kat sini beliau walaupun dah ada sekolah menenun, beliau rasa memang perlu meningkatkan martabat wanita, meningkatkan kemahiran dan meningkatkan ilmu pengetahuan wanita dengan menubuhkan sebuah sekolah guru untuk wanita juga. Okey. Beliau juga mempelajari ilmu fiqh dengan lebih mendalam kepada Abdul Karim Amrullah. Seperti kita tahu, Abdul Karim Amrullah ni merupakan ayahanda kepada Buya Hamka. Okey, yang mana Rahmah Al-Yunusiah ni dia belajar dengan ayah Hamka ni di Surau Jambatan Besi. Waktu tu Rahmah dan sahabatnya ni dicatatkan sebagai pelajar perempuan pertama yang menyertai kelas agama di Surau Jambatan Besi, yang mana ini direkodkan oleh Hamka sendiri. Waktu tu kiranya macam yang saya beritahu awal tadi, waktu latar belakang Rahmah ni, beliau ni lain daripada lain lah, sebab pergi menuntut ilmu agama dengan sarjana Minangkabau, sedangkan pada waktu tu agak pelik lah wanita pergi menuntut ilmu agama dengan orang-orang hebat. Kebiasaannya wanita pada waktu tu duduk di rumah, maksudnya urusan dapur sahaja. Okey, seterusnya kita lihat kepada sifat peribadi Rahmah Al-Yunusiah. Macam mana saya katakan Rahmah Al-Yunusiah ni menjadi sumber inspirasi kepada kita wanita pada zaman ini. Okey. Okey, sifat peribadi Rahmah Al-Yunusiah ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Rahmah Al-Yunusiah ni dia telah kematian ayahnya pada waktu tu umur dia 6 tahun. Jadi di bawah jagaan ibu dan adik-beradiknya, Rahmah ni dibesarkan sebagai anak yang berhati keras. Maksudnya dia berkemahuan, maksudnya dia mempunyai kemahuan yang sangat kuat. Kalau dia nak sesuatu tu, dia akan usaha sungguh-sungguh. Dan melalui kemampuan membaca, sebelum ayah beliau meninggal, ayah beliau sempat mengajar beliau membaca, mengira, menulis. Jadi itu antara tinggalan ayah beliau kepada beliau. Yang mana dalam masa yang sama dengan kemahiran membaca beliau telah mempelajari buku-buku yang dimiliki dan ditulis oleh abangnya, Zainuddin Labai Al-Yunusi. Yang mana seperti saya beritahu tadi, Zainuddin Labai ni abang beliau yang merupakan ikon untuk beliau mempunyai impian dan cita-cita yang besar sampai membina sebuah sekolah pada ketika itu. Dan beliau ini juga merupakan seorang yang selalu bersikap sederhana, lemah lembut dan bersikap rendah hati. Beliau juga sangat konsisten dalam menunjukkan semangat belajar dan bergerak untuk pendidikan bagi masyarakat pada ketika itu. Sebab beliau sangat mementingkan pendidikan bagi wanita, beliau pergi berguru dengan pelbagai ilmuwan, pelbagai agamawan sebagai bekalan untuk membantu para wanita pada zaman beliau dan di kawasan sekitar tempat tinggal beliau supaya mempunyai ilmu pengetahuan yang
ilmu pengetahuan yang boleh membantu para wanita pada waktu itu lebih berdikari. Semua boleh ikut lagi ke? Okey. Aspirasi beliau yang tinggi untuk memajukan pengetahuan wanita dan membawa mereka keluar dari kejahilan telah begitu bersemangat sejak beliau masih muda lagi. Bagi Rahmah, wanita mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan, terutamanya dalam keluarga. Rahmah Al-Yunusiah ni mempunyai pandangan bahawa walaupun seorang wanita tu kebiasaannya dia akan duduk rumah, jaga anak-anak, jaga keluarga, tapi adalah lagi bagus apabila wanita itu mempunyai pendidikan, kerana pendidikan akan menjadikan sesebuah institusi kekeluargaan tu lebih teguh. Okey, seterusnya saya teruskan dengan perjuangan Rahmah Al-Yunusiah. Sebab saya ambil beliau sebagai tokoh, jadi saya akan ceritakan perjuangan Rahmah Al-Yunusiah ni macam mana. Okey, berentetan dengan penubuhan Diniyah Puteri atau Sekolah Diniyah Puteri itu, kemudian memberi inspirasi kepada Universiti Al-Azhar untuk membuka Kuliyatul Lil Banat, yang mana Kuliyatul Lil Banat ni adalah fakulti yang dihaskan untuk wanita. Dari Universiti Al-Azhar, Rahmah Al-Yunusiah menerima gelaran kehormatan Syekhah, yang mana sebagai menghormati jasa beliau dalam bidang pendidikan kaum wanita pada ketika itu. Yang mana beliau mendapat gelaran Syekhah ni pada tahun 1957 ketika lawatan beliau ke Mesir untuk bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar pada waktu itu, Dr. Syekh Abdul Rahman Taj. Yang mana macam mana Dr. Syekh Abdul Rahman Taj ni memberi gelaran Syekhah adalah apabila pada tahun 1955 Imam Besar Al-Azhar ni pergi datang menziarahi, nak melihatlah Sekolah Diniyah Puteri ni macam mana. Dan bila beliau Dr. Syekh ni melihat keadaan Sekolah Diniyah Puteri ada kurikulum sendiri, Imam Besar Al-Azhar ni terinspirasi untuk membina Kuliah Lil Banat, yang fakulti khas untuk wanita. Okey. Di Indonesia pula, pemerintah Indonesia menganugerahkan bintang Mahaputra Adi Pradana sebagai penghormatan kepada Rahmah Al-Yunusiah selepas kematian beliau, iaitu pada 13 Ogos 2013 lah anugerah ni dianugerahkan kepada Rahmah Al-Yunusiah. Semasa hidup beliau, Rahmah Al-Yunusiah ni memenuhi perjalanan hidup dia dengan menghabiskan masa perjuangan membasmi krisis pengetahuan dan mengangkat martabat wanita pada ketika itu. Beliau adalah tokoh hebat yang mempelopori tradisi pendidikan wanita, jadi perhatian beliau lebih tertumpu kepada sekolah khusus untuk wanita. Jadinya seperti yang saya cerita tadi, bermula dengan Sekolah Diniyah Puteri itu khusus untuk wanita telah berkembang sehingga sekarang, tak silap saya, ada universiti untuk wanita. Maksudnya rentetan daripada pembinaan Sekolah Diniyah Puteri beliau. Beliau menyedari bahawa peranan wanita sangat besar dalam melahirkan dan mendidik generasi muda Islam yang akan membawa kebebasan hidup dan kemajuan di masa akan datang. Seperti yang saya katakan, Rahmah Al-Yunusiah ni tadi, walaupun hidup zaman abad ke-19 dan awal abad ke-20, tetapi beliau punya pemikiran sangat ke depan. Okey. Seterusnya saya teruskan dengan sifat-sifat terpuji yang ada pada Rahmah Al-Yunusiah ni. Rahmah sendiri merupakan seorang yang aktif dalam menuntut ilmu. Selain mempelajari ilmu agama dengan sejumlah sarjana, beliau juga mempelajari dan mengikuti pelbagai kemahiran yang harus dimiliki oleh wanita seperti memasak, menenun dan menjahit. Ini antara kemahiran yang beliau miliki dan tak silap saya kurikulum kemahiran ini beliau jadikan kurikulum kepada sekolah wanita yang beliau bina. Kemudian beliau juga berusaha menyampaikan kemahiran ini kepada wanita di sekelilingnya. Rahmah mahukan wanita kekal fitrahnya dan pelajarnya menjadi ibu yang baik untuk anak-anak mereka kelak. Beliau memasukkan pendidikan rumah tangga seperti menjahit, memasak dan kemahiran rumah tangga yang lain dalam kurikulum sekolahnya. Jadi maksudnya pelajar-pelajar yang bersekolah di Sekolah Diniyah Puteri itu habis belajar, mereka mempunyai kemahiran dalam menguruskan rumah tangga, tapi dalam masa yang sama mempunyai ilmu agama
yang cukup. Kemudian Rahma memperoleh pendidikan atas inisiatifnya sendiri dengan berguru dengan pelbagai ilmuwan lah. Dan pada saat masyarakat memandang kurang perlunya pendidikan bagi wanita pada ketika itu, beliau menginginkan setiap wanita menjadi ibu yang baik dalam rumah tangga dan masyarakat. Walaupun beliau menolak sekatan mencari ilmu bagi wanita pada ketika itu, tetapi beliau menolak pembebasan seperti yang digamari oleh golongan feminis sebab beliau sangat mementingkan pendidikan. Yalah, pada waktu itu kan memang ilmu pendidikan bagi wanita sangat kurang, tapi beliau tidaklah terpengaruh dengan aliran atau pemikiran feminisme yang mahukan pembebasan, yang mana pembebasan yang feminisme nakkan pembebasan bukan seperti yang dikehendaki oleh Islam. Jadinya Rahma Al-Yunusi sangatlah menolak pemikiran feminisme. Okey. Sebelum saya tutup perkongsian saya nak petik satu ayat Quran daripada surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya di sini supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Jadi kat sini Allah mention atau sebut dalam ayat Al-Quran, Allah akan meninggikan darjat bagi sesiapa, tak kira lelaki atau perempuan. Apabila mereka menuntut ilmu, Allah tinggikan mereka darjat. Jadi bersesuaianlah dengan tindakan dan juga usaha Rahma Al-Yunusiyah ni untuk meninggikan martabat dan pendidikan wanita. Beliau telah berjaya mengusahakan sekolah ni bagi membuka peluang dan ruang kepada wanita untuk belajar pada zaman beliau. Okey. Seperti yang kita tahu, tuntutan ilmu ni adalah sepanjang hayat. Jadi tak kiralah kita muda ke, tua ke, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Okey. Sebelum saya tutup majlis kita, kita baca doa sama-sama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'allimat wal mu'minina wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimina wal mu'allimat wal asatidhah wal ustadzat wal mujahidina wal mujahidat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi din fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Sebelum itu ada sebarang persoalan boleh tanya, boleh tulis di ruangan yang diberi. Dan okey. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, sekarang saya buka ruangan untuk sebarang pertanyaan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan berkaitan tajuk ini. Okey, kalau begitu saya sudahi dengan perkongsian saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة